dia one off semua, one off tapi dia dah masuk sekali maintenance cost. Jadi awak kena consider produk yang maintenance cost dia rendah, low maintenance cost. Okay, low energy or power rating, low in price, affordable. Okay, ni contohnya lah. Kalau safety tu, safety dia ada user, dia ada non-user. Okay, maknanya kalau awak dari segi safety tu, dari segi user dia perlu safe to user. Apa dia? Macam mana? Resale price ni kita awak nanti nak convert dia base kita buat survey ni adalah yang dalam within our control tau. Resale price is not within our control. Resale price ni dia macam-macam factor. Jadi kalau tanya saya, resale price ni tak perlu masuk pun. Resale price ni is not, kita tak boleh control. Kalau harga kita boleh design untuk control, tapi awak buat kereta Jepun dengan kereta Korea contohnya, harga start sama. Harga kalau segmen sama tu, segmen yang sama kereta Hyundai apa nama dia tu, Sona ke tu dengan Camry, harga starting dia lebih kurang sama, tapi dari resale price dia kereta Korea sangat-sangat jauh berbeza pasal dia ada macam-macam factors. Dan factor tu bukan kontrol kita tau. Kontrol yang kita kontrol kita masukkan. Resale price ni kita tak boleh kontrol. Jadi barat dia tak boleh masukkan resale price ni. Okay, resale price tak perlu masuk pasal dia bukan, it's not under our control. Yang kita boleh kontrol, okay, safe to user kita boleh kontrol. Tapi environmental yang luar-luar bila bawa kereta tu, kiri kanan jalan tu bukan kontrol kita. Jadi kita tak perlu letak requirement dalam tu. Pasal itu bukan kontrol kita. Kita tak boleh kontrol pun. Ini apa yang kita boleh kontrol, safe to user for example. Okay, low risk of injury. Okay, apa lagi? Low risk of death. Okay, bila nak guna tu kena pastikan dia low risk of death lah. Kan saya ingat dulu masa saya di Perdua dulu tahun 2004 atau 2005 dulu di Proton, dia ada satu case di press shop. Press shop yang mesin untuk kita buat stamping machine untuk kita buat apa door panel body part semua tu. Di press shop ada problem di mana masa tu kalau awak pernah pergi ke mana-mana automotive industry, awak pergi mana-mana press stamping punya production line, dia punya stamping machine tu besar tau. Besar. Jadi kalau memang bertantan punya lah. Jadi nak jadikan cerita macam tu, untuk mesin-mesin yang high risk tu biasanya kita akan letak safety features lah. Dia ada macam-macam, dia ada sensor, dia ada switch, dia ada safety switch semua tu. Tapi tahun 2005 masa tu di Proton, seorang technician yang dah experience, dia memang experience punya technician, bukannya budak-budak baru punya technician tu. Jadi dia nak buat maintenance stamping machine, tapi dia telah bypass satu ni tau, dia tekan bypass pasal dia biasa buat. Tak ada masalah, dia pun bypass satu safety features. Dia masuk mesin tu bergerak. Apa berlaku? Apa berlaku agak-agak masa tu? Dia kena start. Habis, hancur. Jadi habis. Awak tahu kalau kena step macam awak tumbuk lesung dengan cili tu hancur, macam tu juga hancurnya. Okay, that's why bila kita buat for certain products, you have to put higher priority on the safety. Okay, awak kena tak priority on safety. Dia apa-apa produk pun basically yang paling penting adalah function lah. Awak jangan cerita produk awak cantik, design cantik, harga murah, safety tinggi, senang guna, ergonomik pun mudah guna, cantik, environment pun baik tapi tak boleh pakai. Beli sebulan rosak, tak berguna juga. That's why when we talk about apa tu produk ni, yang paling penting lah, satu lagi yang penting dalam function ni, lupa nak masuk, kena, ni wajib lah ni, high quality. Awak jangan tak ada produk pakai kejap je rosak kan. High quality, high durability contohnya kan. Okay. Kalau safety, dari safety user, low risk of injury, low risk of death, sama juga non user yang berjalan di sekeliling mesin kita tu.
Okay, user satu hal. Satu lagi non-user tu kan, awak kalau pergi kat automotive industry di body shop dia ada welding. Spot welding. Spot welder tu besar orang lah. Biasa pegang dia kena pegang manual welder, spot welder tu, dia kena buat spot welding dekat body kereta. Jadi dia besar tau. Jadi welder tu dia harus selamat digunakan oleh welding machine tu harus selamat digunakan oleh welder tu, dan dia juga harus selamat kepada orang yang berjalan di sekitar welding tu. Okay, bukan saja user tapi non-user. Lepas tu user friendliness, mudah digunakan, mudah dibawa, ringan, kecil, small in size. Okay, semua tu akan contribute pada user friendliness lah. Low in weight, light in weight ke, okay, appearance dengan design ni lebih kurang sama lah. Appearance dengan design ni, good design, attractive, awak boleh masuk lah. Appearance dia bergantung pada awak nak categorize range mana lah. Appearance dia boleh jadi small in size, okay. Lepas tu ergonomic pun boleh jadi small in size, easy to hold, easy to handle, easy to operate. Macam handphone kan, handphone kalau awak kena pegang, setiap kali awak nak guna handphone, awak kena pegang guna dua tangan baru awak boleh operate handphone kan, tak user friendly, tak ergonomic. Jadi semua tu awak consider dalam ergonomic. Environmental friendly, no noise, low in noise, no smoke produced during the usage of the product. Okay. Environmental friendly, no environmental impact ataupun low environmental impact during end of life of the product. Jadi awak kena pastikan produk awak tu bila dah habis, awak dah tak guna handphone ni, bila kita dispose handphone tu, dia tak membahayakan alam sekitar. Maintenance, easy to maintain, low in maintenance cost, low frequency of maintenance. Okay, itu adalah maintenance requirement. Jadi itu semua awak kena tanya dalam bila awak questionnaire lah. Jadi dalam questionnaire macam saya maklumkan, dalam customer requirement tu, awak kena letak dia punya importance level. Okay, importance level. Okay, ini adalah requirement dan inilah importance level. Jadi ini adalah not important. Okay, ni not important and yang ni very important. Okay, jadi responden awak tu dia kena jawab lah. Design ni not important ke important? Dia kena tick. Contohnya good design. Penting. Attractive lebih kurang ni, penting. Performance sangat penting. Multifunction penting. Okay, yang tengah-tengah ni moderate lah ni Okay. Easy to use, important. Easy to hold, moderate. Contohnya high quality, penting. Affordable, penting. Low in price, penting. Okay, awak, mana responden awak kena jawab lah semua ni Safety, kalau handphone dia tak adalah critical sangat. Kalau kereta mungkin critical safety. Awak beli kereta, awak nak ada sampai 10 airbag. Okay, awak nak ada emergency brake function. Macam X50 yang baru ada emergency brake punya function. Okay, awak nak ada anti-roll brake system, ABS. Semua itu adalah contribute kepada safety. Okay, tapi kalau produk-produk biasa awak beli yang elektronik produk kat rumah tu, dia tak apa-apa kritikal contohnya kan. Jadi tak perlulah. Mungkin safety mungkin kurang sikit. Okay, kurang sikit contohnya. Okay, daripada sini nanti awak ada yang 4, ada yang ni. Jadi awak katalah awak ada ni Ni lah questionnaire. Ada soalan tak questionnaire? Ada soalan? Ada doktor. Ada doktor tadi. Okay. Ni questionnaire ni, tapi daripada questionnaire ni awak macam saya beritahu tadi, kalau awak punya produk based on general user punya produk,
Awak kena dapatkan banyak questionnaire, kurang-kurang 50 orang jawab. Tapi kalau awak punya produk ni adalah untuk industry based punya produk, awak boleh tanya satu atau dua related company je. Macam awak nak buat mesin mesin tebu contohnya tadi kan, tapi awak target industries. Jadi awak kena tanya syarikat tebu je. Awak tak perlu tanya orang general. Orang general minat air tebu tapi dia tak nak mesin tebu tu. Jadi awak kena tanya orang industri lah. Okay. Jadi based on responden nanti, awak kena kumpul lah. Ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Okay. Ada yang jawab 4, 5, ada yang 3, ada yang 1, ada yang tak penting dan sebagainya lah. Okay. Jadi dari segi importance level nanti, ni importance level. Bila awak dah concludekan, awak dah collect all the questionnaire, awak akan nampaklah varieties of importance level tu. Mungkin ada yang jawab 3, ada yang jawab ada yang jawab 5, ada yang jawab 4, okay, ada yang jawab 5. Okay, katalah awak ada 10 responden, ada yang jawab 3, ada yang jawab 2, ada yang jawab 1, ada yang jawab 5, tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kata awak responden awak ada 10 orang daripada 10 orang, totalnya adalah 35. Okay, total ni lah, total apa tu? Okay, 35 ni sama juga lah ni. Awak kumpul-kumpul, atraktif tu dia ada 30. Okay, performance ada 45. Multifunction ada 28. Jadi awak adalah dia punya tu Ni untuk 10 orang responden katakan Jadi daripada sini awak tahu tak? Awak dah ada markah-markah semua ni. Yang isi lah. Okey, contohnya. Awak dah ada semua ni awak dah ada semua ni. Jadi kita ada 10 responden. Jadi maknanya average ni, awak kena dapat average ni Average mana kat sini awak ada ni bagi 10 lah awak ada responden 10 orang. Semua yang jawab lah ni semua yang jawab lah ni. Kalau yang ni ada jawab maintenance penting, ergonomik, dia adalah sepatutnya adalah markah dia dekat bawah average ni Jadi daripada sini awak akan nampak dia punya importance level of each item ni lah. Okay, awak akan nampak design ni dia punya importance level adalah 35 untuk good design, 35 untuk function, untuk performance 4.5, untuk multifunction 2.8. Okay, ni penting Lepas tu pula yang ni importance level. Okay, importance level kita nak tengok dalam banyak-banyak requirement ni, yang mana satu paling penting. Macam nak tengok? Macam nak kira ni? Importance level ni? Awak dah ada average, awak dah tahu ni 35, ni 4.5, ni 2.8. Jadi macam mana awak nak kira yang mana satu paling penting, yang mana satu kurang penting? Syaril bin Anwar. Ya. Syaril bin Anwar ni Ya. Awak dah ada questionnaire ni. Awak dah collect all the questionnaire. Awak dah dapatkan total of importance level of each item dalam requirement ni. Awak dah dapatkan average. Average maknanya untuk setiap item ni lah average importance level yang responden awak bagi. Okay. Next kita nak susun pula yang mana penting, yang mana kurang penting.
average yang paling tinggi tu lah yang penting ada. Yelah, macam mana nak kira tu? Awak nak buat manual ke? Manual awak nak kira satu. Ni 45 paling tinggi. 46 ada paling tinggi. Jadi awak letak. Jadi macam mana awak nak consider? Macam mana awak nak buat formulanya. Nah, formulanya tu. Formula. Kita tak nak pakai manual, nak pilih-pilih. Semua kita pakai formula je. Macam mana nak buat formulanya? Dah pukul 9 dah, lambat lah kau jawab. Jadi total awak kena totalkan semua kat bawah ni. Okay, total awak nampak total dia ada 36.4 total. Jadi daripada total ni 36.4 kita dapatkan dia punya importance level lah daripada keseluruhan. 35 ni bahagi dengan jumlah keseluruhan bawah ni. Awak lock dia, awak tekan F4 tu dia akan lock. Jadi awak nampak kat sini dia punya 0.09. 0.09 awak tarik lah bawah ni. Dia keluar lah tu. Dia keluar lah 0.09, 0.08, 0.12. Okay. 0.076 dan seterusnya lah ni. Okay. Jadi di bawah ni awak tahu dia campur ni dia satu lah sepatutnya ni. Okay, campur semua ni dia harus sama dengan 1. Okey, jadi kita akan gunakan kemudian. Jadi awak kena tahu cara macam mana awak nak kira importance level ni lah. Okey, jadi next saya pergi pula kepada ni customer needs dah settle. Okey, next kita pergi pula kepada objective 3. Apakah itu objective 3? Objective 3 slide itu saya dah share dengan awak Slide saya dah share belum? Macam tak ada orang jawab ni. Slide awak dah ada belum? Ada, Ada Doktor. kan? Jadi awak boleh tengok slide tu, tapi saya tak nak, saya akan tunjuk macam mana cara nak lukis ni Nampak tak nampak je dia? Okay, objective 3. Okay. Objective 3 Objective 3. Nampak kan objective 3? Jadi objective 3 ni kalau tengok dalam slide saya pun kita buat dalam diagram. Betul diagram objektif. Objektif produk awak, contohnya produk awak apa tu longboard. Ada satu produk kan? Nama dia longboard skuter. Saya pun tak ingat nama produk tu. Okay. Contoh ini ada produk awak Jadi objektifnya apa? Kita buat dalam bentuk diagram. Okay. Kat mana awak nak dapatkan objektif 3 punya item bawah ni? Objektif produk awak. Okay. Untuk awak buat objektif 3 ni, awak tengok balik ke dari questionnaire kot. Questionnaire tadi tu. Questionnaire tadi ni adalah dia punya requirement. Requirement ni lah yang akan menjadi awak punya objektif. Tapi kita tengok on main category dulu. Yang main category design, function. Jadi awak tengok ni ada banyak. Ada banyak ni ada 10 requirement. Okay. Tapi awak kena decide. Awak kena decide apa requirement yang awak boleh masuk. Awak tak perlu masuk semua ni. Awak kalau ikut ada 10 requirement. Tapi awak masukkan yang main saja. Yang penting contohnya awak masukkan design. Okay. Contohnya awak masuk design. Lepas tu awak masuk function.
Okay, apa lagi? Awak masuk safety, penting.